mereka terpaksa dengan diploma, dengan ijazah bekerja peringkat CJ kemahiran. Mereka ada ijazah kejuruteraan, tetapi akhirnya kerja kerani. Kita tidak mampu sebagai kerajaan mewujudkan kerja-kerja yang mempunyai kemahiran tinggi. Jangan salahkan anak muda. Tetapi dalam satu segi pula, Luqman, kita mesti melihat dunia kita ini terbahagi kepada dua. Satu, pendidikan tinggi. Satu lagi, pendidikan kemahiran. Kita jangan lupa bahawasanya tak semua yang berada di pendidikan tinggi itu akan mendapat peluang kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Manusia ini berbeza-beza kepelbagaian yang saya sebutkan tadi. Ada yang mempunyai performance yang tinggi, yang boleh menakul ilmu yang begitu tinggi, dalam bahasa aras tinggi, kemahiran bahasa aras tinggi. Tetapi ada yang anak muda yang mempunyai psikomotor, mereka lebih minat kepada bidang-bidang kemahiran. Itu sebabnya ibu bapa juga harus memainkan peranan, mengenal pasti kemampuan dan keupayaan anak-anak mereka. Sebab ibu bapalah ibu bapalah pendamping yang paling lama. Kalau kita kira 24 jam, 8 jam mereka berada di sekolah, 16 jam mereka bersama dengan ibu bapa. Ibu bapa kena mengenal pasti bakat anak-anak ini. Kalaulah anak-anak ini bakat mereka adalah kemahiran, jangan paksa mereka untuk berada di universiti. Mereka tak mampu pergi ke universiti. Tetapi kalau mereka ini mempunyai keupayaan kemahiran, kita pergi kepada bidang-bidang kemahiran. Dan saya yakin di bawah Kerajaan Barisan Nasional 60 tahun kita telah menyediakan begitu banyak penyedia pendidikan kepada mereka untuk masuk dalam bidang-bidang kemahiran. Tetapi asasnya adalah, adakah kerajaan kita good enough untuk provide pekerjaan kepada mereka? Sebab kalau tidak ada pekerjaan, Luqman, tak guna mereka belajar bersungguh-sungguh di bidang kemahiran atau di bidang pendidikan tinggi. Tetapi pekerjaan tidak boleh datang begitu saja. Ia mesti mempunyai kerajaan yang bijak untuk mencari pelabur-pelabur daripada luar negara. Kita mesti mencari mengasuh bakat-bakat negara kita untuk menjadi sebuah syarikat yang besar, yang mempunyai keuntungan besar, akhirnya melabur di negara sendiri, dan juga negara luar melabur negara kita untuk membuat projek-projek besar. Projek-projek ini, pembangunan inilah yang akan mencipta banyak peluang pekerjaan. Bukan sahaja orang dalam, tapi orang luar juga diperlukan untuk membangunkan pekerja yang berkemahiran tinggi. Dan yang paling penting, tunaikanlah janji yang gaji tinggi-tinggi ni. Anak muda sedang menunggu. Jangan kita asyik berjanji nak bagi gaji tinggi pada anak muda, 2,500 minimum, mempunyai iltizam untuk bagi gaji 2,500, tetapi akhirnya hanya cakap kosong-kosong saja. Dulu nak bagi gaji 1,000, minimum gaji 1,500, akhirnya mampu hanya 1,100. Tak apa, kita tunggu, kerana janji mereka harus ditunaikan, kerana ini masa depan rakyat. Kita tidak boleh memperjudikan masa depan rakyat hanya semata-mata untuk polemik politik. Okey YB. Okey, kepada anda teruskan share dan like, komen. Okey, sebelum kita teruskan YB, ada komen daripada FB, iaitu daripada M Hafiz Taipan. Soalan dia YB, ni soalan ni memang biasa kita dengar ni. Kalau pada pandangan YB, PTPTN boleh dihapuskan atau tidak? Adakah golongan muda akan marah pada kerajaan PH? Pendirian Kerajaan Barisan Nasional, semasa kita mentadbir negara dahulu, kita yakin kita wujudkan PTPTN pada tahun 1998. 1998 kita wujudkan tabung ini kerana kita tak mampu untuk menampung anak-anak muda di universiti-universiti swasta, kerana JPA hanya menaja pelajar-pelajar yang berada di universiti awam. Tetapi untuk kita bagi pendidikan sebaiknya kepada anak muda, kita harus menyediakan bantuan pendidikan kepada anak muda. Itu sebabnya tahun 1998 Kerajaan Barisan Nasional wujudkan PTPTN. Dan kita mempunyai asas yang mudah, pinjam mesti bayar. Dan apabila mereka pembangkang ketika itu melaungkan pendidikan percuma, dan saya kira kalau mereka sudah melaungkan janji-janji itu, hapuskanlah. Walaupun kita punya pandangan ia tidak boleh dihapuskan kerana ia adalah suatu pinjaman berulang kali. Maknanya hari ini orang pinjam,
dia dah habis pinjam, dia habis belajar, dia bayar balik. Akhirnya ia akan menjadi, dia panggil revolving fund, pinjaman yang berulang-ulang, pinjam bayar. Tetapi yang paling pentingnya adalah kita mesti pegang pada asas janji. Janji kerajaan sifatnya untuk menjaga rakyat. Janji mereka untuk menghapuskan PTPTN atau memberi pendidikan percuma harus dihapuskan. Kenapa? Mereka telah keluarkan banyak sangat formula, dan formula itu kenapa tak guna sekarang? Saya nak lihat kebijaksanaan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan supaya mereka menunaikan janji. Dan itulah soalan yang akan saya tanya dalam sesi parlimen yang akan bermula pada 7 Oktober sehingga 5 Disember nanti. Tidak akan berubah penilaian saya akan menuntut mereka menunaikan janji. Kenapa? Bila kita janji jangan dicapati. Baik YB, saya fikir kalau soalan formula tu ditanya dalam parlimen, orang yang buat formula tu pun tak ada dalam parlimen. Ya, tak apa Luqman. Yang pentingnya adalah kita harus bertanya. Kerana apa? Kita tidak boleh lari pada membuat janji. Betul. Kita janji kepada rakyat, sekiranya rakyat memberi mandat kepada kita akan memimpin negara yang baik. Betul. Tetapi rakyat memberi mandat kepada PH, kita sebagai gentleman, kita serahkan elok-elok. Tidak ada langsung yang saya sebutkan tadi, pergaduhan, perebutan, tarik rambut, tak ada. Tak ada. Pintu belakang tak ada. Kita tak main pintu belakang. Jadi kita tidak ada masalah perkara itu. Baik. Okey. Ni soalan yang kedua daripada VMG Holding. Okey. Parlimen dah luluskan undi 18. Jadi pembelajaran YB berkenaan pembelajaran politik kepada anak muda agar mereka tidak tersasar dengan pendidikan politik. Okey, apa yang saya boleh simpul sini, dia tanya kalau undi 18 ni YB, bagaimana pendidikan politik tu hendak diberikan seawal usia sebelum 18 tahun? Saya yakin semasa kerajaan Barisan Nasional memerintah, kita juga ada pertimbangkan cadangan untuk membuat undi 18. Tetapi apabila mereka memerintah, mereka pilih-pilih janji yang mana mereka nak buat. Mereka tak nak pilih pula janji yang lain. Sebab apa? Sebab undi 18 ini dikatakan oleh pihak kerajaan untuk melihat perbandingan dengan negara-negara luar. Orang luar sana dah undi 18, dah 17, kita kena buat. Itulah kempen mereka kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang, termasuk saya terima, kerana kita nak melihat negara kita ni setaraf dengan negara luar. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tanya kepada pemimpin Perkataan PH, kenapa tak nak bandingkan ekonomi pula? Nak setara dengan negara-negara luar, tak payah jauh sangat lah. Bandingkan dengan Singapura, dengan Thailand, kalau kita betul nak membanding-bandingkan. Tetapi berbalik kepada persoalan Saudara Luqman dan saudara daripada VMG Holding ni, kita harap sangat bila kita menyokong undi 18 dengan automatic registration voters, kita akan memastikan anak muda di luar sana memahami tentang politics. Tetapi kita kena ingat pula, anak muda luar sana tu bukanlah tak pandai pasal politics. Cumanya kita mesti adil sifatnya kepada semua parti-parti politics. Jangan hanya parti politik pihak kerajaan sahaja yang dibenarkan masuk ke universiti. Jangan ingat pihak kerajaan sahaja ada pemimpin-pemimpin yang pandai. Kita di peringkat parti pembangkang ada yang pandai. Luqman pandai, kenapa tak bagi masuk ke sekolah-sekolah untuk kita juga menunjukkan bagaimana sistem demokrasi? Kalau hanya melalui pembelajaran mengatakan bahawasanya kita adakan pilihan raya kerana kita ada sistem demokrasi raja berperlembagaan, tetapi kita tidak bawa dulu parti politik masuk dalam kampus, dalam universiti, dalam sekolah menengah, sekolah rendah, ini sifat tak adil. Adakah kita hanya nak menunjukkan one-sided demokrasi kepada anak-anak muda? Itu sebabnya saya harap sangat sistem pembelajaran politik ini mesti bersifat adil. Walaupun diterajui oleh Akademi SPR, Akademi SPR pun kena adil lah. Kerana SPR ni badan yang bebas, dikatakan. Kerana badan inilah yang akan mengawal selia pilihan raya, proses pilihan raya, peraturan pilihan raya, dan mereka juga sedang giat membuat aktiviti-aktiviti. Panggil, biarlah adil dan tak sama. Kalau panggil dia orang 2 kali,
panggillah kita 2 kali. Jangan panggil kita sekali, panggil dia orang 4 kali, tak adil tu. Dan beritahu, oh kita pernah panggil parti Mangkang, tak, tu tak adil. Adil ni sifatnya 2-2, 1-1, 3-3. Dan saya harap sangat Uni 18 ini akan memastikan anak muda di luar sana, dan anak muda di luar sana saya yakin Luqman, mereka tahu apa mereka nak buat pilihan raya yang akan datang ni. Saya dengar dalam Facebook saya pun ramai yang tak tahan ni nak pilihan raya. Kalau boleh bukan esok, nak semalam dah pilihan raya. Okey, terima kasih YB. Okey, saya harap soalan ni dapat menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan tadi. Okey, tuan-tuan, teruskan share, teruskan like, teruskan komen. InsyaAllah komen-komen dan soalan-soalan yang baik kita akan bacakan di sini. Baik YB, kita cakap pasal perbezaan cabaran YB. Sangat beza, 10 tahun, 20 tahun, perbezaan era itu YB. Teknologi makin maju, masa makin pendek, komunikasi makin cepat. Cabaran YB, zaman YB dan zaman sekarang. Dia macam ni Luqman, musim ni berbeza-beza. Ada musim durian, sekarang musim duku, dokong. Ya betul. Itu pertanian. Kalau kita bercakap dalam konteks yang lebih besar, ada musim orang kahwin, ada musim orang beranak, bersalin, ada musim orang meninggal. Kalau meninggal je. Maknanya kalau kita nak lihat dari segi itu, ia juga berbeza-beza. Dahulu kalau liang lahat tu pakai cangkul, hari ni dah pakai JCB. Itu perkara-perkara basic. Kalau dulu banyak makan ke rumah, hari ni dah tak banyak makan ke rumah. Tetapi kenapa ini semua berlaku Luqman? Kerana corak kita sudah berbeza, environment kita sudah berbeza. Dulu tak ada FB Live, nak keluar TV kena pergi RTM. Sekarang ni everyone can be appeared on TV. Maknanya semua orang boleh ada TV sendiri. Macam Pemuda Lu Gajah ada TV. Maknanya steady lah. Jadi sebab kita kena lihat gini, populasi dunia 7.6 bilion. Banyak. Betul. Tak payah pergi jauh, tengok Malaysia je lah. Kita Malaysia ada 33 juta rakyat Malaysia. Pengguna telefon sahaja Luqman, kita populasi kita rakyat Malaysia berjumlah 33 juta. Luqman tahu pengguna telefon 40.2 juta yang subscribe telefon, yang berdaftar telefon. Rakyat berapa? Rakyat 33 juta, pengguna telefon yang ada SIM card yang berdaftar 40.2 juta. Lebih daripada orang. Maknanya nasib Luqman ada 1 phone, ada orang ada 2 phone, ada 3 phone. Maknanya kita mempunyai telefon yang banyak. Dulu satu rumah nak dapat 1 kereta susah. Betul. Sekarang ni satu rumah dah ada 2-3 kereta. Betul. Kalau taman-taman perumahan pun dah tak cukup kapak. Jadi kalau dekat hospital, kapak lah yang paling menjadi isu yang besar. Bukan lagi tempoh menunggu, tetapi tempoh menunggu untuk dapatkan parking tu juga yang penting. Ini perbezaan zaman. Pengguna internet di Malaysia sahaja 26 juta, pengguna media sosial 25 juta, dan saya nak beritahu rakyat Malaysia daripada 33 juta, 88% adalah pengguna internet dan smartphone. Itu sebabnya saya harap sangat dunia kita amat berbeza sekali. Zaman sekarang ni adalah zaman TikTok, zaman PUBG. Dulu PUBG jadi satu player unknown battleground, saya tahu tu. Saya bukanlah pemain, saya penganjur kepada pertandingan PUBG. Dulu PUBG menjadi satu ketagihan anak muda selepas Mobile Legend. Tapi anak muda sekarang dah beralih balik pada Mobile Legend. Ini semua perkara yang mungkin satu ketika kita akan berfikir dia berubah-ubah. Dia tidak statik, dia very dynamic. Sekarang ni Ashrul atau Ashley menjadi satu kegilaan anak muda. Luqman tahu. Saya nampak wajah Luqman pun tak tahu. Maknanya video pendek Ashrul Ashley ni, drama spontan dah sampai 12 episod. Saya ikuti ni Luqman. Saya tengok kegilaan sampai 2 juta view, 1.2 juta view drama spontan. Walhal Azrul dan Azli ni adalah orang
kelainan dalam upaya. Kenapa ini berubah? Sebab cita rasa manusia berubah. Lagu